Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami semua akan membentangkan rancangan 5 tahun kerajaan, iaitu bagi subjek kerajaan tempatan, iaitu Kod Shah 20602. Dan nama pensyarah yang diberi Ustaz Ahmad Farid bin Ibrahim, dan kami daripada kos Diploma Pentadbiran Islam. Di sini terdapat anggota kami, iaitu Asma Mardiah binti Jamal, Anis Murshidah binti Rusdi, Nur Syafiqah binti Nur Azman, Nur Aluni Batrisya binti Zul Asmadi, Nurul Izzah binti Muhammad Rizwan. Di sini kami akan bincangkan bagaimana pendahuluan pembangunan negara dalam tempoh 15 tahun, batasan-batasan teras pembangunan dalam rancangan Malaysia yang kelima. Penutup seterusnya, kita akan rujuk pada rujukan utama. Okey, kita berbalik kepada pendahuluan. Terdapat strategi serampang dua mata dasar ekonomi baru. Seperti yang kita tahu, serampang dua mata ini merupakan satu peribahasa dalam bahasa Cina. Jadi, apakah maksudnya serampang dua mata itu? Iaitu membasmi kemiskinan. Iaitu mereka membuat satu strategi untuk membasmi kemiskinan pada kaum dan menyusun semula. Seterusnya kami juga membincangkan tentang bagaimana DEP itu telah menggubalkan daripada peristiwa rusuhan pada tahun 1999. Seterusnya, kita akan membincangkan bagaimana rancangan-rancangan pembangunan Malaysia bagi mengatasi halangan bagi mencapai matlamat masyarakat Malaysia. Seterusnya, kita akan bincangkan tahun-tahun 70-an, bagaimana ekonomi itu berlangsung, dan kita akan terus kepada kemajuan yang besar yang telah dicapai oleh Malaysia dengan daripada A sampai Z. Permulaan ekonomi itu bermula. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara telah terjejas sebabkan beberapa kejatuhan, iaitu kemelesetan ekonomi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aluni Batrisya binti Zul Asmadi, nombor matrik 057840. InsyaAllah saya akan menceritakan sedikit tentang pembangunan negara dalam tempoh 15 tahun, iaitu pada tahun 1971 hingga 1985. Dasar ekonomi baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia kedua. Matlamat utamanya ialah untuk mencapai perpaduan negara dan bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi. Pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain. Maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini semula. Slide seterusnya. Ketegangan antara golongan yang berharta dan tak berharta berbincang daripada isu kemiskinan dan didapati bahawa orang Melayu lebih miskin dan jauh ketinggalan dan kurang mampu untuk bersaing dengan kaum-kaum yang lain. Biasanya DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun, bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990, dan rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata, iaitu penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi, dan yang kedua, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Secara ringkasnya, berdasarkan baranci penduduk pada tahun 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga miskin Indonesia berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Bagi mencapai matlamat DEB ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air, elektrik dan sebagainya. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB, matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai.
Kerana laporan rancangan Malaysia ke-6 telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970. Dan di sini kita dapat lihat bahawa kadar kemiskinan negara berkurang setelah kerajaan menyediakan perkhidmatan dan kemudahan awam. Slide seterusnya. Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB turut tercapai, kerajaan juga telah cuba untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, perlumbungan, pembinaan, pengangkutan dan sebagainya. Dan bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB ini juga, beberapa strategi juga telah dirancang. Antaranya, rancangan yang pertama ialah mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama ni akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990. Yang kedua, memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumi Putera supaya mereka dapat menguruskan kegiatan ekonomi dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan pembentukan sektor produktif. Dan perhatian ini khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumi Putera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Dan yang keempat ialah meningkatkan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Okay. Setelah tempoh dasar ekonomi baru ni tamat, kerajaan telah menubuhkan dasar pembangunan nasional yang merupakan usaha ataupun kesinambungan kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anis Musyidah binti Rosdi, nombor matrik 058803. Hari ini saya akan membentangkan tentang batasan-batasan terhadap pertumbuhan. Tinjauan ekonomi untuk beberapa tahun akan datang menunjukkan bahawa negara mungkin tidak berkembang secara pada tahun 1970-an. Tinjauan ekonomi antarabangsa tidak menentu kerana prestasi ekonomi bergantung kepada dasar dan strategi yang digunapakai oleh negara maju. Aktiviti perniagaan ini perlahan dengan di Amerika Syarikat dan negara anggota organisasi yang lain Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan iaitu OECD akan terus menyekat perdagangan di peringkat antarabangsa. Keadaan ini akan menjejaskan ekspos Malaysia. Seterusnya akan mengakibatkan penurunan permintaan antarabangsa dan harga komoditi ekspos dijangka sangat rendah. Yang kedua, pemasaran barangan perkilangan yang diekspor akan mempertimbangkan langkah perlindungan dan ia dijangka lebih sukar untuk pertumbuhan permintaan yang perlahan dan persaingan yang sengit pasaran dunia. Ekonomi Malaysia menghadapi kekangan sumber yang semakin serius disebabkan oleh sebab-sebab berikut, contohnya meningkatkan kekurangan sektor awam dan kelemahan struktur ekonomi. Mengikut permintaan Malaysia telah membawa kepada model akademik sistem pendidikan, terdapat ketidakpadanan antara kemahiran yang diperlukan oleh pasaran dan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran. Ia juga dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan latihan untuk kurangkan simpanan. Seterusnya, kesan kemerosotan permintaan antarabangsa terhadap bahan-bahan pertanian dan galian iaitu mineral menunjukkan bahawa prospek pertumbuhan ekonomi tidak begitu memuaskan. Kemerosotan permintaan antarabangsa bagi barangan seperti getah, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko di samping terdapatnya lebihan pengeluaran dunia bagi biji timah serta stok biji timah yang besar di Amerika Syarikat. Dan ia akan mengurangkan sumbangan sektor pertanian dan peluangan kepada pengembangan ekonomi negara. Seterusnya,
Sehubungan dengan ini, langkah-langkah akan diambil terutama dalam tempoh 1986 hingga 1988 untuk membantu pertumbuhan ekonomi, iaitu dengan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru dan meningkatkan keyakinan rakyat mengenai kedudukan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Rizal, nama matrik 058590. Saya akan huraikan tentang teras pembangunan dalam rancangan Malaysia yang kelima. Teras yang pertama adalah perpaduan negara dan dasar ekonomi baru. Yang pertama adalah memupuk semangat kebangsaan, menghapuskan perbezaan sosio-ekonomi, bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Kegiatan-kegiatan lembaga perpaduan negara perlu diperkukuhkan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, pembentukan sebuah masyarakat beridentitikan Malaysia, meningkatkan mutu kehidupan golongan miskin, penyusunan semula guna tenaga dan hak milik sektor syarikat dan pengagihan semula faedah-faedah pembangunan. Seterusnya, teras pembangunan yang kedua adalah pertumbuhan dengan stabil. Pertumbuhan ekonomi perlu diuruskan dengan sumber yang terbatas tanpa bergantung kepada pinjaman. Yang kedua, pelaburan yang lebih besar untuk mencapai satu kadar pertumbuhan. Yang ketiga, menggiatkan lagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan tempatan, menambah keupayaan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, meningkatkan hak milik bumi putera dengan sektor syarikat, meningkatkan penyertaan bumi putera dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, keperluan mengekalkan peredaran ekonomi yang stabil ke arah pertumbuhan yang memuaskan. Seterusnya, teras pembangunan yang ketiga adalah strategi bagi pertumbuhan. Yang pertama adalah peningkatan peranan sektor swasta. Sektor swasta adalah sektor yang paling sesuai untuk memulakan usaha-usaha baru serta meningkatkan teknologi dan kemahiran bagi menghadapi cabaran dalam proses menambah lagi kekayaan negara. Yang kedua, kecekapan pengurusan ekonomi. Peningkatan kecekapan ekonomi boleh diperolehi menerusi langkah-langkah seperti perubahan dalam organisasi, peningkatan sistem pemasaran dan pengurusan tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber dalam negeri. Sumber-sumber bagi pertumbuhan ekonomi diperolehi daripada dua punca utama iaitu tabungan dan pinjaman dalam negeri. Jika sumber-sumber pelaburan hendak dikekalkan, adalah penting dipertingkatkan tabungan dalam negeri supaya matlamat pertumbuhan dapat dicapai tanpa menambahkan lagi tanggungan hutang. Satu cara bagi mengembalikan sumber-sumber dengan meningkatkan kadar urus niaga, harta benda seperti jualan tanah atau harta benda lain untuk kegunaan yang produktif. Yang keempat, menggiatkan semula sektor pertanian. Galakan cukai pertanian akan diperbaiki bagi mengatasi kekurangan-kekurangan dalam struktur galakan cukai pertanian yang ada sekarang. Dan semua tanah-tanah sawah yang ketika ini tidak diusahakan untuk pengeluaran padi akan diubah penggunaannya secara berperingkat kepada pengeluaran tanaman-tanaman lain yang lebih menguntungkan. Yang kelima, menggalakkan pembangunan perindustrian. Langkah yang diambil bagi menggalakkan kegiatan perindustrian ialah kelonggaran yang diberi dalam garis panduan mengenai pemilikan modal saham oleh pelabur-pelabur asing. Penubuhan tabung pelaburan baru bagi membiayai usaha, mengadakan keupayaan-keupayaan pengeluaran yang baru dalam sektor pembuatan, pertanian dan pelancongan. Pengurangan kadar pembayaran elektrik, telefon antarabangsa dan telex untuk tujuan perniagaan serta galakan kepada perniagaan yang menggunakan bahan mentah tempatan sebagai input. Yang keenam, membangunkan sumber tenaga manusia dengan sepenuhnya. Perancangan dan pembangunan sumber tenaga manusia akan menjadi semakin penting oleh kerana negara perlu memastikan penawaran tenaga manusia mahir yang sesuai adalah mencakupi bagi memenuhi keperluan yang bertambah. Yang ketujuh, penekanan yang lebih kepada bidang penyelidikan dan pembangunan. Peranan sains dan teknologi sebagai alat pembangunan yang penting akan diberi penekanan selaras dengan usaha-usaha untuk meningkatkan produktiviti secara keseluruhannya serta membentuk asas perindustrian yang kukuh. Keadaan ekonomi antarabangsa yang tidak pasti pada ketika ini serta pentingnya meningkatkan daya saingan ekspor memerlukan peranan penyelidikan dan pembangunan yang lebih besar dalam usaha menggalakkan perindustrian dan mengiat semula sektor pertanian. Yang ke-8, memperbaiki perancangan di peringkat kawasan. Perancangan yang berdasarkan satu unit kawasan yang lebih luas iaitu di peringkat wilayah akan diberi
keutamaan dan bukannya di peringkat negeri. Memandangkan sumber-sumber yang terbatas, pendekatan sedemikian adalah berfaedah dalam memperkukuhkan usaha-usaha pembangunan berasaskan pelbagai negeri yang dapat mengurangkan pertindihan usaha-usaha pelaburan dalam projek-projek infrastruktur. Yang kesembilan, membangunkan pusat-pusat bandar. Usaha tersebut telah dijadikan satu strategi untuk menarik lebih ramai rakyat Malaysia melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi dan membantu usaha-usaha memodernkan kehidupan penduduk di luar bandar. Selain daripada itu, program membandarkan kawasan luar bandar juga boleh dilaksanakan secara besar-besaran di seluruh negara akan meningkatkan lagi pembangunan pusat-pusat bandar di samping mempergiatkan lagi kawasan-kawasan luar bandar melalui penyediaan peluang-peluang pembangunan yang baru. Yang terakhir, wanita dalam pembangunan. Kaum wanita memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan sosioekonomi negara menerusi pelibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Mereka telah dan akan terus memberi sumbangan ke arah pembentukan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan berdikari. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan bentangkan mengenai penegasan semula nilai-nilai bagi pembangunan. Nilai dan sikap positif terhadap pekerjaan dan kehidupan akan melengkapkan usaha-usaha membina Malaysia menjadi sebuah negara perpaduan, keadilan, kestabilan dan kemajuan. Seterusnya, penegasan semula nilai-nilai bagi pembangunan ada 4 perkara, iaitu nilai-nilai utama bagi mencapai perpaduan negara dengan menegakkan kepentingan nasional lebih daripada kepentingan sesuatu kumpulan etnik dan masyarakat. Memerlukan rakyat Malaysia menyemai semangat hidup dan bangga untuk negara. Bagi nilai-nilai kerohanian pula, nilai-nilai sejagat dalam agama Islam dan yang terdapat dalam agama-agama lain dapat mengeratkan lagi hubungan antara rakyat Malaysia dan kunci ke arah pencapaian matlamat keamanan dan kemakmuran negara. Bagi etika kerja pula, meningkatkan pelaburan modal, kemahiran serta kepakaran pengurusan dalam proses menghasilkan kekayaan negara, menambah keluaran, mencapai matlamat jangka panjang. Perhatian terhadap alam sekitar juga perlu diberi perhatian kepada mutu alam sekitarnya. Pemeliharaan alam sekitar bukan merupakan tanggungjawab kerajaan semata-mata dan perlu bertanggungjawab menjaga kebersihan dan kecantikan kawasan sekeliling mereka. Okey, bagi negara Malaysia untuk mencapai dalam satu tahap ni sampailah dalam sepanjang 15 tahun yang lalu. So, proses untuk membangun negara Malaysia itu amat sukar dan banyak halangan-halangan yang telah diatasi oleh kerajaan. Secara kesimpulannya, proses untuk mencapai satu matlamat itu amat sukar. Tetapi dengan adanya perancangan, bagaimana untuk kekalkan sosioekonomi itu, mereka ini merancang pelbagai-bagai program dasar-dasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan mereka juga merancang iaitu satu rancangan RML untuk lebih kukuhkan lagi ekonomi dengan lebih cekap. Jadinya dengan pelbagai usaha-usaha ini, diorang akan dapat mengurangkan keseimbangan ekonomi yang seterusnya, secara overallnya kita dapat tahu bahawa rakyat Malaysia sendiri juga hendaklah sesuaikan diri dengan cabaran-cabaran ini dan mereka harus bersatu padu, adil dan stabil dalam menegakkan Malaysia. Dan beberapa rujukan yang kami ambil daripada sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.